Saudara Rizwan, Saudara Mahmud, YB Ami, Saudara Razlan dari Damansara dan Saudara Najwan. Selamat petang semua. Nama saya Sanggita. Saya adalah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah setiausaha AMK cabang Putrajaya sejak tahun 2007 ya, sampai sekarang. Dan saya juga merupakan Exco AMK Pusat term ni mulai tahun 2010 hingga sekarang. Latar belakang saya, I think I have to give you a little bit because you tak kenal saya dan saya pun belum lagi kenal tuan-tuan dan puan-puan. I'm a lawyer by training. Saya seorang peguam, latih dari England dan kelulusan CLP Malaysia. Tapi saya tak sempat practice law sebab pada tahun 2008 saya mengambil jawatan sebagai setiausaha politik di SUK Selangor, PA kepada YB Dr. Xavier Jayakumar selama 5 tahun sehingga tahun lepas. Dan pada waktu itu saya juga berumah tangga dan mendapatkan satu one son, one baby, and so now I run my own business supaya saya ada lebih masa untuk meluangkan masa untuk AMK dan politik. Ya, untuk I think tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada banyak soalan untuk YB Amir tentang perkembangan di Kajang dan perkembangan di Selangor. I feel YB Amir is one of the best people to lead AMK. Dia punya pengalaman dengan anak muda memang dah lama, dan kedudukan beliau sebagai ahli dewan dengan negeri Selangor memang tetap dan sesuai. Dalam beberapa tahun ni terlibat di dalam biro latihan Angkatan Muda. So saya terlibat banyak dengan latihan Pacabar sebab of my legal background, dan juga latihan untuk, sebab saya secara sendiri ya, saya rasa latihan and training adalah sangat important untuk anak muda. Why ya? Because generasi ayah saya dan YB-YB yang lain, mereka adalah generasi reformasi. They came from that time. But anak muda now dengan parti meletakkan tahap umur pada 35 tahun, we need to train the anak muda untuk faham apakah itu prinsip dan polisi dan pendirian parti kita dalam isu-isu yang penting, dalam isu-isu negara ataupun negeri. Even issue, I mean very frank, isu Kalimah Allah, we need to discuss these issues dengan anak muda tentang apa pendirian parti dan bagaimana parti akan membawa isu-isu ini ke masa hadapan. Because anak-anak muda sekarang yang keluar dari universiti dan dari college, mereka tidak terlibat dengan reformasi. They were not there. They were sangat kecil at that time. They're not involved. Mereka tidak mempunyai rasa membara of reformasi that maybe I had. I was 15 tahun bila reformasi berlaku, but younger than me tak ada. So I secara peribadi, I feel very strongly about training, that we must have a very fixed system of training, that every cabang, every state. Saya telah turun pun ke Sabah sendiri dan menjalankan training untuk mereka di Sabah, dan saya mendapati it's very sangat berbeza ya, kedudukan Sabah dengan kedudukan kami, dan keperluan Angkatan Muda Keadilan Sabah also sangat berbeza, because mereka tidak terlibat secara langsung dengan perkembangan di Semenanjung Malaysia, dan itu adalah cabaran kepada kami sebagai pemimpin untuk memastikan bahawa semua golongan anak muda boleh terlibat dalam Angkatan Muda Keadilan. Dan one more thing I must say, saya sebagai seorang wanita duduk di sini lelaki, beberapa tahun dulu, pada if I remember correctly, 2008-2009, ada satu perjumpaan khas di hotel Quality di Shah Alam, meeting dengan Datuk Seri, di mana saya bersama rakan-rakan saya di Sri Kandi, saudari Aisyah dan sebagainya, dan Maisarah, kita berbincang dengan Datuk Seri secara terbuka sama ada wanita muda sepatutnya terus berada dalam Angkatan Muda Keadilan atau kita berpisah, dan wanita hanya dalam Sri Kandi dan hanya golongan lelaki dalam Angkatan Muda. So I'm going to tell you that saya berpendirian bahawa wanita tidak very special. Kita boleh dalam Sri Kandi dan kita boleh dalam Angkatan Muda Keadilan. Dan pada waktu itu Datuk Seri bersetuju dengan
kami dari Angkatan Muda bahawa kami adalah satu-satunya parti, MCA, UMNO, MIC. Kita adalah satu. We are the only party where Angkatan Muda Keadilan is boys and girls. There is no difference. Youth is youth. Okay? Even in Pemuda PAS, it is only guys and then they have their girls. Even UMNO, they are different. Because secara polisi parti kita is 30% representation, right? Boss? 30%, right? Yeah, 30% representation of wanita pada peringkat negeri dan peringkat parlimen. Itu adalah something Datuk Seri dan kepimpinan takkan berganjak dari itu. So if we believe bahawa wanita dan lelaki are equal, then Angkatan Muda Keadilan mesti ada wanita. Mereka yang selesa berada dalam Angkatan Muda Keadilan, be in Angkatan Muda Keadilan. Kalau dia rasa dia nak ikut Sri Kandi pun, I welcome them. But Sri Kandi can still vote for Angkatan Muda Keadilan. I want to tell you that. And also Angkatan Muda Keadilan wanita can still vote for Sri Kandi. So power to the women. Okay, I tak nak bercakap panjang. Saya akan pulangkan ini kepada pengurusi, and then we will hear from YB Amin. Thank you very much. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada saudara Serita walaupun tadi di Pertan, dan kita ada lagi untuk kita punya tamu pada malam ini. Selain daripada YB Amir, kita ada saudara Razlan dan juga penjelaran untuk Perdana Masyara, dan saya beri ruang sepatah juga untuk beliau untuk diucapkan pada malam ini. Saudara Razlan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Nizwan selaku pengurusi majlis, kawan lama juga saudara Maharun yang diraihkan, saudara Abdul Syari, saudari Sanjita, dan juga saudara Najwan. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah sekian lama saya tidak menjejakkan bumi di kawasan Taman Medan ni, saya masih teringat tahun 2008, Pilihan Raya Umum tahun 2008, Pilihan Raya PRU12, apabila YB Hanizah Talha bertanding di sini. Hampir setiap malam saya dipaksa oleh saudara Maharun kita untuk saya berceramah di hampir satu malam, mungkin dalam 5 ke 10 tempat satu malam untuk berceramah. Pada ketika itu usia taklah muda, baru 27. Setiap malam berceramah, tetapi dalam hati tidak pernah ada keyakinan akan menang. Tahun 2008 ceramah lah, seronok ceramah, pantai UMNO bias Barisan Nasional, tapi dalam hati sikit pun tak ada rasa nak menang. Sebab pada ketika itu kita tak nampak kebangkitan rakyat pada ketika itu. Jadi pada hari pilihan raya, apabila tutup pusat pengundian, saya terus pergi sawit piramid. Tak heran dah pasal keputusan, sebab tak ada keyakinan. Maharul telefon, "Lan, datang balik kita punya markas, kita menang." Tapi betul Maharul menang? Tak percaya. Datang juga, tengok yang kita punya perkiraan sendiri. Betul kita menang. Terus kita ke Dewan Sivik. Alhamdulillah, 2008 Pakatan Rakyat bersama-sama, masa tu belum Pakatan Rakyat lagi, PAS, DAP dan PKR berjaya menakluk negeri Selangor, dan seterusnya kita memimpin sehingga sekarang. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara, saudari sekalian, kemenangan 2008, kita menang semula 2013. Adakah kita akan menang semula PRU 14? Itu adalah di tangan kita, anak-anak muda terutamanya. Abang-abang tua atau jangan terasa program ini kebetulan untuk anak-anak muda, tetapi kita jemput semua. Kita jemput semua kerana apa? Yang muda perlu ada bimbingan daripada yang lama. Kata Arab, al-hammasatu syabab hikmatu syuyukh. Kita kan ada semangat anak muda, tetapi berfikiran matang seperti orang-orang tua. Jadi untuk PRU 14, anak-anak muda ini yang akan menentukan. Generasi yang ada di depan mata kita hari ini, termasuk saya dan juga rakan-rakan yang ada ini, kita adalah penentu. Dan anak muda hari ini tidak lagi macam dulu. Kalau dulu kita memang sentimen kita sayang parti itu, biar apa pun berlaku pada parti itu, kita sayang parti itu saja. Tetapi anak muda hari ini tidak begitu. Kalau parti yang memerintah hari ini di negeri Selangor tidak buat terbaik untuk mereka, PRU 14 mereka akan ajar kita semula, iaitu mungkin mereka tidak akan mengundi kita semula. Jadi anak-anak muda yang ada hari ini, kita perlu bekerja keras.
Kita perlu bekerja keras membuktikan kepada rakyat, kepada masyarakat, kita berbeza daripada parti sebelum 2008. Kita nak buat sesuatu bukan setakat memberi imbuhan, beri wang, beri pakaian. Kita beri sesuatu yang membina jati diri. Kita membina anak, empower. Kita membina anak muda. Kita nak anak muda yang boleh berdikari, yang boleh berdiri atas kaki sendiri, yang ada prinsip, yang ada pemikiran yang kuat, stans sihat. Dan itu yang saya mahu melihat di dalam, terutamanya dalam AMK, yang insya-Allah kalau kita berjaya akan dipimpin oleh saudara Amirul Syarif. Yang itu yang kita nak. Kenapa saya berada hari ini untuk menyokong beliau sekiranya akhirnya beliau isi juga borang pencalonan, belum isi lagi. Okey, apabila beliau isi dan betul-betul rasmi, saya akan terus menyokong, kerana ini dia adalah antara calon, satu-satunya calon yang saya rasakan personally, secara peribadi, yang ada idealisme ini untuk mengangkat martabat anak muda, bukan sekadar mobilisasi perhimpunan. Penting apabila kita ada perhimpunan amal, kita mobilisasi anak muda. Tetapi selepas itu apa dia? Ialah menaikkan jati diri, naikkan ideologi, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu semasa, bergerak dengan kuat dan bersatu padu dalam satu kumpulan. Yang ini yang kita perlu ada dalam anak muda. Bukan sekadar kita berprogram, main bola, main futsal, habis anak muda di situ saja. Anak muda bukan di situ. Anak muda lebih daripada itu, membantu masyarakat lebih daripada itu. Kita perlu masuk kepada semua isu-isu masyarakat, isu pekerjaan. Hari ini berapa ramai anak muda yang menganggur? Hari ini sahaja di pejabat saya yang datang mohon peruntukan keuangan kemasyarakatan, hampir hari-hari ada anak muda datang. Walhal bila kita tengok, sihat, taklah bodoh sangat, daripada bukan IQ masih okey, tetapi mohon bantuan, kita bantu, tetapi kita tak nak bantu dari segi kewangan bagi one off macam tu. Boleh bagi 100, 200, tapi apa akan jadi seterusnya? Jadi kita nak ada program yang meningkatkan. Sekarang kita ada kerajaan negeri, jadi sekiranya insya-Allah, sekiranya adun kita ini menjadi ketua AMK, kita akan push dia buat lebih banyak program untuk anak muda. Empower saudara-saudari. Bukan bagi duit, bagi makan, bagi baju, bukan. Itu perlu dan boleh kita bagi, tapi empower. Program-program yang empower anak muda, boleh berdiri sendiri. Anak-anak muda tak perlu lagi menagih simpati, bahkan anak muda yang akan bantu masyarakat. Nah, itu yang kita nak. InsyaAllah dengan kepimpinan yang ada hari ini, insyaAllah yang telah menawarkan diri, YB Amirul Syarif, saudari Sanggita dan rakan-rakan yang lain, ini insyaAllah satu tim yang akan bekerja keras. Pengalaman mereka luas. YB Amirul Syarif, YB semenjak 2008. Sebelum itu bersama AMK daripada sebelum itu lagi. Saudara Sanggita sebentar tadi tuan-tuan dah dengar pengalaman beliau. Jadi orang-orang ini yang kita nak angkat. Anak muda AMK. Okey, kita bercakap AMK. Kalau anak muda dah bersama AMK, kita nak angkat AMK ni setara dengan parti-parti politik lain. Apabila orang sebut AMK, orang nampak, oh, besar. Kerana apa? Mereka inilah juara dalam berbagai-bagai isu rakyat, isu pekerjaan, isu pengangguran, isu kebersihan, kesihatan, keselamatan, apa sahaja AMK yang terlebih dahulu ke hadapan. Dan insyaAllah dengan kepimpinan yang kita akan sokong, iaitu saudara Amirul Syarif, perkara ini insyaAllah akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Razlan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara Rizwan selaku pengacara program pada hari ini. Bahkan saya yang berbahagia saudara Marul selaku ahli majlis dan pengelola boleh katakan bagi urusan anak muda bagi Parlimen Petaling Jaya Selatan dan cabang PJS, sahabat-sahabat rakan perjuangan, saudara Razlan, Sanggita dan juga dan Najwan, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Saya ucap terima kasih khusus pada saudara Marul dan Rizwan
yang aturkan program pada hari ini, dan seterusnya dapat kita memperkenalkan diri dan merapatkan hubungan sesama kita dalam usaha kita untuk menggerak dan menjalankan usaha kita menegakkan apa yang kita panggil, yang tadi adik saya sebut, nampak kita saja disebut reformasi, dan ini adalah usaha kita berterusan untuk menggerakkan dan memantapkan gerakan reformasi. Rakan-rakan, hadirin-hadirat serta kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, selepas pilihan raya ke-13, kita berdepan dengan situasi keadaan yang masih lagi genting. Politik dalam negara kita masih lagi dalam suasana yang begitu genting. Isu perkauman, nasib rakyat, hal ehwal anak-anak muda, isu pekerjaan, ekonomi dan sosial dalam negara kita masih lagi tidak dapat dibereskan, walaupun pilihan raya sudah hampir 1 tahun berlalu. Sikap pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang bagi saya sudah tidak nampak unsur perubahan, tak nampak tanda-tanda ingin berubah, walaupun dia tukarlah. Dulu satu Malaysia, sekarang namanya Endless Possibilities. Sebelum itu Islam Hadari, sebelum itu Wawasan 2020. Tetapi daripada hari ke hari, masa ke semasa, Barisan Nasional sudah menunjukkan tanda-tanda beliau atau mereka tidak akan dan tidak mahu berubah. Saya tak nak berceloteh dan bercakap panjang tentang UMNO dan Barisan Nasional, sebab bagi saya sekarang adalah tanggungjawab kita, Parti Keadilan dan Pakatan Rakyat, untuk berusaha bersungguh-sungguh meyakinkan dan membuktikan kepada rakyat bahawa kita adalah wadah, kita adalah penggerak, kita adalah satu gerombolan dan petugas pekerja serta pemimpin yang layak untuk memimpin dan membawa harapan ramai masyarakat dalam negara kita. Keputusan dalam pilihan raya yang lalu di banyak peti-peti undi, terutama peti-peti undi anak muda, menunjukkan wujudnya satu persaingan yang agak sengit di antara Pakatan Rakyat, di antara Parti Keadilan dengan Barisan Nasional UMNO ataupun parti-parti komponen dalam Barisan Nasional. Terutama dalam peti-peti undi yang melibatkan orang Melayu dan Bumi Putra, kita berdepan dengan saingan yang sengit. Kadang-kadang kita kalah kecil, kadang-kadang kita menang kecil, dan sangat jarang kita dapat kesan ada kemenangan yang besar diperolehi oleh Pakatan Rakyat maupun Barisan Nasional. Atas daripada keadaan itulah, kita memerlukan satu kelompok anak muda yang setia, satu kelompok anak muda yang cekal jiwanya, yang terdidik fikirannya, yang mampu untuk meneruskan agenda perubahan dan reformasi dalam negara kita. Saudara, Angkatan Muda ataupun organisasi pemuda dalam Parti Keadilan merupakan antara organisasi yang paling teruk diserang selepas dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Maklumlah, bekas ketua pemuda, ketua Angkatan Muda kita adalah orang yang keluar dan menyerang parti, dan PJS antara kawasan yang turut dikunjungi oleh beliau untuk menyerang dan memburukkan parti. Dalam masa yang sama, kita terpaksa berdepan dengan pilihan raya yang sangat getir tahun 2008, tahun 2013, dan ini sedikit sebanyak memberikan impak ataupun kesan kepada kebolehupayaan kita, khususnya Parti Keadilan, dalam memastikan sokongan anak-anak muda, sokongan golongan muda terus bersama dalam Pakatan Rakyat, walaupun kita dihadapkan dengan banyak isu, walaupun anak-anak muda agak tertarik dengan Parti Keadilan. Buktinya ketika HKR, buktinya ketika Bersih, buktinya
program Meet Anwar yang dianjurkan oleh AIC, kita dapat lihat ada kebanjiran sokongan kehadiran anak-anak muda. Tetapi agak malang juga sedikit sebanyak, nampak gayanya organisasi kita di banyak tempat, kecuali di beberapa kawasan di negeri Selangor ini kita boleh dikatakan cemerlang. Tetapi di banyak tempat kita masih lagi boleh dianggap lemah ataupun sederhana dan belum mampu untuk mendukung dan membawa arus sokongan anak-anak muda yang ada ke depan ini. Itulah hasrat pertama saya. Bila saya ingin menawarkan diri, saya bersama rakan-rakan saya, saudara Sanggita, pernah Puan Sanggita, pernah menjadi esko. Saya kenal beliau sejak daripada students di universiti dan college, sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke luar negara, terlibat dengan program-program latihan yang dipimpin di bawah Institut Kajian Dasar. Sebab itu saya bawa bersama saya saudara Najwan, orang yang bertugas di Pejabat Penasihat Ekonomi, sebelum ini bertugas dengan Datuk Seri Anwar. Sebab itu dalam tim ini nanti saya akan bersama saya adalah saudara Razlan yang baru berucap. Beliau barulah saya tahu dia boleh di antara penceramah tetap PJS dalam pilihan raya 2008, merupakan antara peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu bersama dengan saya juga adalah Yang Berhormat Dr. Afif Bahardin, esko Kerajaan Negeri Pulau Pudang, berumur dalam 28 tahun, merupakan antara esko yang paling muda yang ada dalam negara kita. Dia akan menduduki jawatan timbalan. Yang lain-lain itu saya akan umum kemudian, sebab nanti kita akan selaras dan susunkan. Sebab bagi saya, cita-cita kita adalah untuk memperkukuhkan organisasi dan struktur serta kumpulan kita yang dipanggil Angkatan Muda. Bolehlah saya katakan, Parti Keadilan Angkatan Muda ini sentiasa kelihatan terkedepan daripada sudut polisi dan juga program. Program-program kita ini kadang-kadang pelik. Sebab itu UMNO dan Barisan Nasional ini dia amat bimbang bertembung dengan Parti Keadilan Rakyat. Amat bimbang. Contoh di Kajang, sampai dah tak ada calon, terpaksa nak import Lee Chong Wei untuk jadi calon. Sebab dia fikir agaknya Kajang ni ada luck untuk nama Lee. Sebab calon kita sebelum ni Lee Chin Che, ataupun Sisi Lee. Adun kita di sana sebelum ini Cikgu Lee Kim Sin. Dia pun cari Lee banyak-banyak. Dalam MCA tak sanggup dah, dia terpaksa cari Lee Chong Wei. Itu tak apalah, kita memang agak terkedepan. Tetapi dalam beberapa keadaan dan ketika, organisasi kita ini tidak cukup lengkap, tidak cukup padu. Daripada pusat sampailah ke negeri, sampailah di peringkat cabang. Dan saya nak jadikan model PJS dan beberapa cabang-cabang di negeri Selangor ini sebagai contoh yang boleh menghimpunkan, menggerakkan anak-anak muda. Kerana saya yakin Parti Keadilan, Pakatan Rakyat dan terutamanya Parti Keadilan ini adalah parti yang sangat mesra, sangat terbuka dan sangat memberikan penghargaan kepada generasi muda. Saya sebut tadi Afif, saya sebut tadi Najwan terlibat dengan pejabat Datuk Seri Anwar. Kita ada ahli Dewan Negeri yang muda, kita ada exco yang muda, kita ada ahli-ahli majlis di kalangan orang muda. Malahan bila saya turun di Sabak Bernam, kita ada ketua kampung yang berumur 33 tahun daripada Angkatan Muda Keadilan. Justru saya beranggapan daripada beberapa sudut dan keadaan, kita sudah melahirkan pimpinan-pimpinan. Cumanya kita belum benar-benar mampu untuk mengikat organisasi kita menjadi satu organisasi yang baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Puan Sanggita tadi, bahawa kita memerlukan latihan. Latihan yang mendidik dan memberi kefahaman kepada anggota-anggota parti. Dan daripada sudut itulah saya berpandangan, kalau kita ataupun kami diberikan tanggungjawab, saya akan menggerakkan Angkatan Muda yang pertamanya untuk mendapatkan keanggotaan
kebangsaan yang ramai. Yang kedua, kemudian Angkatan Muda menjadi satu platform untuk melatih dan mendidik anggota-anggota baru yang banyak. Sekarang ini memang banyak masuk di Selangor aja. Daripada penggal yang lepas ataupun 1 sehingga 5 hari bulan Januari yang lepas, ada dekat 20,000 anggota-anggota baru masuk. Tapi tidak ada program khas yang melatih mereka, dan daripada situlah saya percaya kita boleh melatih dan menstrukturkan, mengukuhkan Angkatan Muda. Kenapa Angkatan Muda perlu kuat? Kerana dalam tempoh 5 hingga 10 tahun ke depan, saya sangat yakin Sir Rizwan inilah, Sanjita, Najwan, mungkin Razlan, mungkin juga Saudara Marul, ataupun bekas Ketua Angkatan Muda yang ada sekarang, inilah yang bakal mewarisi dan membawa obor dan meneruskan perjuangan dan legasi kepimpinan kita. Sama ada menjadi pentadbir kerajaan kalau kita menang, ataupun paling tidak menjadi pemimpin di peringkat cabang. Agak malang sebenarnya. Setelah lebih 15 tahun, saya tak nak salahkan pemimpin sebelum ini, tapi yang saya sebut awal tadi, kita diserang paling teruk. Organisasi kita yang paling teruk dilanggar oleh musuh-musuh dan pengkhianat-pengkhianat. Sebab itulah, kalau tuan-tuan lihat ya, sebenarnya kepimpinan cabang, kepimpinan negeri, kepimpinan pusat amat kurang sebenarnya yang lahir daripada organisasi perut dan juga daripada sudut kepimpinan Angkatan Muda sebelum ini. Itu kenyataan yang harus kita terima. Sebab itu cita-cita saya yang paling besar ialah sudah pasti untuk menggerakkan dan menggetarkan kelompok Angkatan Muda untuk kita sedut anak-anak muda yang datang program Min Anwar, anak-anak muda yang sertai program tuition rakyat, anak-anak muda yang ikuti program-program kerajaan negeri, anak-anak muda yang hadir HKR sebelum ini, bersih sebelum ini, dapat menyertai Parti Keadilan melalui jentera Angkatan Muda. Ini yang menjadi sasaran dan tugas penting yang harus kita galas, dan saya akan mengambil tanggungjawab ini. Saya tak nak jadi famous team the limelight in English, mendapat popular begitu. Yang paling penting saya nak tinggalkan bekas yang penting untuk Angkatan Muda bergerak dengan lebih kuat dan lebih mantap. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sudah pasti kita akan teruskan tradisi kita, tradisi kepimpinan Angkatan Muda, iaitu pembelaan kepada rakyat dan membela khususnya generasi muda dan anak-anak muda. Dalam pilihan raya lepas, memang ada beberapa perkara yang kita tawarkan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada generasi muda dan anak-anak muda. Tetapi hanya sebahagian tawaran itu menawarkan untuk sebahagian daripada anak-anak muda yang ada di Malaysia. Kita tawarkan harga kereta turun, kita tawarkan kita tawarkan penghapusan PTPTN. Benar, ini adalah antara tawaran yang baik, menarik dan mampu menambah sokongan kita. Tetapi realiti kita di bawah, ramai sebenarnya anak-anak muda, ada orang Melayu, ada orang India, dan ada sebahagian yang Cina yang tidak melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi. Inilah mungkin di antara kelemahan kita, dan insya-Allah Angkatan Muda Keadilan di bawah Angkatan Muda baru bukan hanya meneruskan tradisi, mendapatkan the best brain, mendapatkan orang-orang yang baik, profesional seperti Razlan, seperti Sanggita, seperti rakan-rakan kita yang lain, tetapi kita nak tarik adik-adik kita yang lain yang mungkin malam minggunya berhabis dengan bermain motosikal, yang mungkin minatnya bermain futsal tiap-tiap minggu, yang mungkin minatnya adalah untuk membuat program-program hiburan. Inilah di antara sasaran yang kita harus terapkan untuk tambah pembelaan kepada generasi-generasi muda. Kadang-kadang kita tak ada bahasa bertemu dengan mereka, kadang-kadang kita gagal untuk berhubungan dengan mereka, dan inilah program pembelaan yang kita akan teruskan bagi memastikan bukan saja Angkatan Muda kuat, Parti Keadilan diterima oleh rakyat dengan lebih baik, kita teruskan kemenangan di negeri Selangor, malahan kita dapat tawan
Putrajaya pada pilihan raya umum dalam pilihan raya yang ke-14 insya-Allah yang akan datang. Saudara, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ini cabaran besar yang saya rasa harus kita pikul bersama, dan saya ingin ajak pada saudara, dan insya-Allah saya yakin saudara semua sangat berfikir tentang parti ini, tentang parti keadilan, tentang perjuangan kita. Dan dua perkara yang saya sebutkan inilah di antara teras. Saya ada 7 perkara yang saya akan bentangkan nanti pada 15 hari bulan, untuk saya bariskan senarai kepimpinan saya daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak, untuk kita pastikan angkatan muda yang baru ini yang boleh terus turun ke jalan, yang boleh bertemu dengan ramai rakyat di bawah termasuk anak-anak muda, yang boleh lawan dan berhujah dengan Khairi Jamaluddin, yang boleh tawarkan polisi yang baik, yang boleh bantu adun-adun kita, ahli-ahli majlis kita, bukan hanya bincang tentang projek dan kontrak, tetapi mampu untuk tawarkan yang terbaik kepada rakyat melalui program-program anak muda, polisi-polisi anak muda, dan juga keterampilan baru angkatan muda, sesuai dengan keputusan parti untuk menetapkan angka umur angkatan muda ini kita hadkan di bawah 35 tahun dan ke bawah. Saya amat besar hati kalau mendapat sokongan ini, dan insya-Allah saya yakin ada juga orang-orang lain yang kabarnya yang Muhammad Nik juga dah turun. Nazri saya tak tahulah bila dia nak turun atau dia nak umum, tetapi bagi saya, kalau tertarik, minat, yakin dengan kos yang saya nak bawa, dengan tujuan yang saya nak buat, kukuhkan angkatan muda, bawa angkatan muda ke depan jauh, disegani oleh kawan-kawan kita, dibimbangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Teruslah bersama dengan angkatan muda baru, dan list dan senarai yang saya akan bentangkan pada hari Sabtu ataupun hari Ahad, hari Sabtu nanti, dengan Sanggita, Razlan, Rizwan dan kawan-kawan yang lain, saya percaya insya-Allah kita boleh buka satu mercu baru, buka satu petanda baru, dan seterusnya dalam masa yang terdekat insya-Allah tim ini akan turun di Kajang untuk bantu kemenangan kita di Kajang. Apatah lagi calonnya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita akan tempatkan untuk menerajui negeri Selangor, pimpin negeri Selangor dengan lebih jelas, untuk memberikan gambaran yang lebih menakutkan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Beliau akan pimpin negeri Selangor, beliau akan turun ke negeri-negeri kerajaan Barisan Nasional, ke Perak, ke Sabah, ke Sarawak, selaku orang penting yang ada jawatan di negeri Selangor. Ada contoh model negeri Selangor, ada program-program negeri Selangor yang ekonominya baik, yang program untuk rakyatnya baik, yang kemudian boleh kukuhkan parti daripada cabang sampailah di peringkat negeri dengan kekuatan keupayaan pentadbiran di negeri Selangor. Saya percaya tuan-tuan, adik-adik, kawan-kawan yang saya kasih sekalian, kita perlu teruskan sokongan kita di Kajang nanti untuk kita nobatkan Anwar Ibrahim pada 23 hari bulan Mac menjadi adun dan bakal pemimpin besar negeri Selangor yang akan menakutkan UMNO. Ini bukan hujah saya. Daim Zainuddin contoh, beliau dalam beberapa pertemuan bangkitkan, kalau Anwar jadi Menteri Besar Selangor, kata beliau, UMNO akan mati. Ini kata Daim. Dan kebimbangan inilah yang menakutkan ramai pihak, dan kita harus teruskan sokongan. Saya minta BJS, Bawa Marul, koordinasi, Rizwan dan kawan-kawan sekalian, bantu kita di Kajang. BJS saya tak tahu peti undi mana, bantu kaum Melayu, orang Cina dan orang India sana untuk teruskan sokongan. Dan insya-Allah Dewan Negeri Selangor, tak silap saya, akan bersidang pada minggu kedua Mac. Minggu kedua Mac. Dan bila dia bersidang minggu kedua Mac, dia akan ada perbincangan hangat. Kalau boleh kita tangguhkan sikit supaya sampai ke 23 Mac, dan insya-Allah 23 Mac Anwar akan masuk ke Dewan Negeri Selangor dengan mandat baru dan sokongan baru, dan kita akan dapat satu kekuatan baru. Sebab kita perlu lonjak, saudara, lonjak. Saya tahu
lepas pilihan raya umum ada yang kecewa. Saya pun turut kecewa. Seolah-olah dah apa lagi yang kita nak buat, tawaran apa lagi yang kita ingin tawarkan, buruk macam mana lagi kita nak gambarkan UMNO dan Barisan Nasional ini. Tetapi kita dah menang 52%. Cuma kita belum cukup kerusi. Dengan Anwar Ibrahim masuk di Kajang, jadi adun di Kajang, dan jadi penggerak penting, pemimpin penting di negeri Selangor, Anwar Ibrahim akan menjadi pemangkin dan penerus kepada perubahan kita di Malaysia dan pilihan raya yang ke-14 insya-Allah. Jadi saya pun tak nak ucap panjang sebab ada barbecue. Saya lapar tak makan lagi. Jadi saya ucap terima kasih pada semua yang hadir, dan besarlah jiwa saya kalau tertarik, yakin dengan apa yang kita nak bawa, boleh bajak rakan-rakan, ajak kawan-kawan lain angkatan muda, tolong sokong. Kita terus terang, bukannya apa, kita taklah berduit, kita ada duit lah sikit untuk gerak dan majukan angkatan muda. Ini satu hal penting. Saya sebenarnya sedang rangka satu program khas bagaimana untuk jana pendapatan dan income dan dana untuk angkatan muda. Ini satu isu yang besar, dan insya-Allah kita akan jadikan agenda ini untuk mantapkan parti, gerakkan parti dan majukan parti di masa depan, dan seterusnya kita padam dan tanam terus UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya ucap terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara YB Amir, dan kita malam ni kita tutup program kita dengan bersantai berkat BBQ, dan kita sebelum saya tutup, saya nak minta saudara Safri, malam ni kalau boleh kita bersama mesra lah dengan YB kita ni. Dia sebenarnya dia boleh duduk dengan kita, tapi itulah sebab banyak jaga kawasan, jadi kita susah nak jumpa sebenarnya kan, tapi kalau ada peluang ni kita jumpa dan boleh bercakap kan. Saya rasa makanan tidak boleh di apa ni lah, apa saja di belakang tu, di belakang boleh makan.